FTR mengandaikan anda yang mengambil peluang untuk berniaga bersama usahawan FTR memiliki tujuan yang sangat murni, sama ada nak income yang lebih ataupun mencari punca pendapatan alternatif, nak bantu keluarga, nak upgrade diri dari sebelum ini, dan izinkan kami di FTR membantu anda untuk memperkasa diri daripada zero ke hero. Selamat datang ke FTR Eksklusif. Anda graduan, anda usahawan, anda si rumah, anda yang kami cari. Yeay! Inilah buku rezeki FTR kelas pertama yang kita nak bantu ramai orang di luar sana. Setiap order, packaging dan posters kita settlekan. Dan kami ada di support yang terbaik. Yeay! Untuk baru bermula, korang tak perlu risau. Semua bahan marketing disediakan. Korang dapat train daripada founder sendiri serta group support yang sangat bertenaga, efektif dan terbaik. Yeay! Nak bagi tahu, pendaftaran percuma tau. Jana income sama akhirat. Jom jadi jutawan FTR. Klik link sekarang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Tahniah dan terima kasih cikgu ucapkan kepada anda si Kandi yang baru kerana memilih platform berdakwah sambil berniaga bersama FTR. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkan cikgu untuk perkenalkan diri cikgu dulu. Anda boleh panggil Cikgu Nora Yusof, berasal daripada Besut, Terengganu, berpengalaman selama 11 tahun dalam dunia perniagaan lah. Cikgu berkelulusan sains bahasa daripada UKM. Cikgu excited nak kenal anda. Of course anda pun excited juga nak kenal cikgu. So cikgu percaya kehadiran anda di sini adalah Allah yang pilih untuk anda bersama dengan FTR. Dan sesungguhnya pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Betul tak? Bersama FTR ni adalah satu platform di mana kita berdakwah dengan buku FTR. Cikgu ingin berkongsi saham akhirat bersama anda semua, iaitu pahala yang tidak akan berhenti mengalir. Bila orang manfaatkan ilmu yang kita sebarkan tu, kita dapat pahala sehingga kita mati. Dan cikgu nak share juga sedikitlah potongan hadis yang mengatakan bahawasanya barang siapa yang menyebarkan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan. So anda semua di sini adalah sangat bertuah yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan yang ada dalam buku FTR ni. Cikgu sangat gembira dan sangat teruja untuk bekerja bersama dengan anda. Kami di FTR akan terus bantu dan support anda sehingga anda benar-benar berjaya capai apa yang anda ingin capai dalam hidup anda, untuk kaya, berjaya, bahagia dunia dan akhirat bersama kami di FTR. Misi cikgu juga adalah untuk menjadikan semua usahawan jutawan FTR sebagai pembayar zakat yang terbesar, iaitu jutawan yang dermawan yang mampu membayar zakat bermula daripada 1 angka sehingga 7 angka. InsyaAllah kita buat sampai jadi. Kita kaya untuk kita bantu agama kita, bantu agama Islam kita melalui hasil bisnes kita selain kita sebarkan manfaat yang ada dalam buku ni. Sekali lagi cikgu ucapkan tahniah. Cikgu doakan anda semua selamat maju jaya, teruskan berusaha tanpa putus asa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, Assalamualaikum. Saya Nora Yusof, penulis FTR Eksklusif, juga merupakan pengarah FTR Smart Solution Sendirian Berhad. Saya berpengalaman selama 11 tahun dalam dunia perniagaan dan memiliki Master Linguistik daripada UKM. Kepakaran kami adalah membantu anda yang ada masalah dalam perniagaan, stok, masalah rumah tangga dan keluarga, masalah rezeki bocor, masalah hutang dan pelbagai masalah kesulitan hidup untuk betulkan hati, bersihkan jiwa agar rezeki masuk dengan mudah menggunakan formula tarik rezeki yang terbukti berkesan melalui gaya bahasa simple, santai, sentap dan mudah dipahami. #baca-baca sentap. Perkenalkan kepada anda buku FTR Eksklusif yang telah berjaya membantu seramai lebih 23,000 orang pembaca FTR dalam meningkatkan perniagaan mereka 3 kali ganda, sales semakin laju, rumah tangga kembali bahagia, rezeki semakin lancar masuk tanpa henti, masalah hutang selesai dan pelbagai masalah kesulitan hidup dapat diatasi 360 darjah. Buku FTR Eksklusif ini telah dibaca oleh ramai influencer dan selebriti tanah air. Buku FTR ini telah mendapat kelulusan kesemakan daripada Pusat Dakwah Islamiah Negara Brunei Darussalam dan juga telah disemak oleh Ustaz Haji Muhammad Ashraf Ayub yang berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang hafazan, tajwid dan kefahaman Al-Quran. Jika anda juga ingin dibantu dan mahu mendapatkan FTR Eksklusif sebagai solusi, bolehlah layari laman web www.ftrexklusif.com. Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita berada dekat Ion Nilai untuk terjah orang awam di sekitar sini untuk kita tanya sedikit soalan berkenaan dengan Hari Malaysia. So jom ikut saya. Kiki Weni. Okey, soalan dia, bilakah Hari Malaysia? 16 September. Okey, betul. Terima kasih. So kita ada hadiah untuk adik kita dua orang ni. Terima kasih. So, bilakah penubuhan Hari Malaysia? Bila? Tahun penubuhan Malaysia. Tak ingat. Tak ingat. Tak apa. So kita bagi juga hadiah. Sebab adik ni sporting masuk kita punya konten. So ni dia. Okey, nama siapa? Nama Haikal, Siapakah ketua negara Malaysia? Sultan Abdullah. Betul. So kita ada sedikit hadiah lah untuk Haikal. Terima kasih sudah jawab. Okey. Selamat Hari Malaysia. Okey. Okey, nama siapa? Farisha. Apakah nama bendera Malaysia? Nama bendera Malaysia Jalur Gemilang. Betul. So kita ada sedikit hadiah lah untuk akak ni. So terima kasih tau sudah join kita. Jom. Nama siapa? Marina. Okey, Puan Marina. So saya nak tanya, bilakah Hari Malaysia? 16 September. Betul. So kita ada sedikit hadiah untuk Puan. Terima kasih tau join. Okey. Selamat Hari Malaysia. Nama siapa? Ilham. Bilakah tahun penubuhan Malaysia? 1963. Betul. So kita ada sedikit hadiah untuk abang. Okey ni. Selamat Hari Malaysia. Okey, itulah serba sedikit soalan-soalan yang kita dah tanya dekat orang awam dekat sekitar area Ion Nilai ni. So korang yang tengok video ni jangan lupa follow dan like video ni dan stay tune untuk next content. Bye. Selamat Hari Malaysia semua.
Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, anda semua apa khabar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa atmim bil khair amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, so far semua orang boleh dengar suara clear. Dan sebelum kita mulakan sesi sharing pada malam ni, cikgu nak you all bantu sharekan sesi live ni. Share, tag rakan-rakan usahawan anda semua supaya ramai dapat manfaat lah dengan sharing percuma pada malam ni berkenaan dengan punca sales sangkut. So tajuk topik malam ni sangat-sangat eksklusif. Sebenarnya yang mana cikgu nak share ataupun nak bongkarkanlah rahsia macam mana kita nak buang Roblox sales sangkut. Okey, sebab sekarang ni musim yang mana usahawan ataupun peniaga sebenarnya sedang struggle. Ramai yang mengalami masalah, business drop, sales tak ada kan. So diharapkanlah topik malam ni, sharing malam ni memberi manfaat yang membuka minda lah. Sebab ilmu yang cikgu nak sharing pada malam ni adalah ilmu yang sangat premium sebenarnya, yang mana boleh terus diamalkan untuk naikkan sales bisnes anda. So kita belajar ini apa yang berlaku pada cikgu lah dalam bisnes. Sebab kita di FTR, kita juga buat bisnes dan kita mengajarkan ilmu tentang macam mana nak naikkan sales juga. Itu kepakaran kami lah, kepakaran FTR. Yang fokus kami sebenarnya adalah lebih kepada ilmu anjuran Islam. Kalau anda tengok bisnes yang kat luar sana, mentor-mentor ataupun sifu-sifu ataupun coach yang mengajar dekat luar sana, mostly of them mengajar ilmu bisnes yang orang kata ilmu bisnes yang tactical and logical. Kita memang menekankan tentang syariat, itu nombor satu. Dan di FTR kami fokus on nak dapatkan bisnes ataupun kejayaan perniagaan menggunakan saluran didikan dari sudut keagamaan ataupun dari sudut syariat. Yang mana yang menekankan yang paling penting sekali adalah tentang keberkatan. So you all faham tak apa itu keberkatan? So sebelum cikgu teruskan dengan topik malam ni, ada siapa nak belajar, excited, nak belajar sangat, komen dekat ruang komen tu, betul-betul nak dengar malam ni. Sebab kita spend dengan you 1 jam tau untuk share ilmu ni. So bantu cikgu untuk share banyak-banyak supaya bila you all share benda ni, pahala berkongsi ilmu malam ni. Diharapkan dengan ilmu yang FTR nak share dengan you berkaitan dengan nak naikkan sales, nak buang Roblox sales sangkut ni,
melalui ilmu anjuran Islam ni, syariat, kita nak baik tu Allah pemberi rezeki kepada kita. Yang paling utama sekali, ilmu yang sangat-sangat premium, yang mahal ni kita nak ajarkan kepada you step by step. Tak payah bayar apa-apa pun. Semalam ni just dengar, duduk dalam majlis ilmu ni, bantu cikgu sharekan banyak-banyak supaya niat dia dan ilmu malam ni you dapat bantu ramai usahawan-usahawan kita, Bumi Putera Muslim yang sedang struggle kat luar sana. So tolong cikgu. Bila you share, niatkan you nak dapatkan pahala, niatkan you nak bantu sesama bangsa, nak support kita punya orang-orang kita lah. Tak akan berkurang. Rezeki Allah tak akan berkurang dan tak akan pernah habis-habis. Lagi kita support, lagi kita memberi, lagi kita sharing, lagi banyak Allah bagi sebenarnya. The more you give, the more you get back more. So malam ni cikgu mengamalkan konsep tu, nak sharing dengan you malam ni untuk you buka ataupun tukar ataupun ubah apa yang selama ni yang you buat tak jadi. Kita nak bantu malam ni dengan ilmu yang premium ni untuk mungkin anda dapat satu ataupun anda terus boleh buat praktikal. And kita ada nak bagi percuma something malam ni dekat you untuk usahawan-usahawan yang belum pernah baca lagi buku FTR. Okay? Buku FTR memang khas untuk usahawan. Sangat-sangat. Yang belum baca memang sepatutnya you kena baca lah. Sebab ilmu ini wajib untuk usahawan terutamanya lah. So bantu cikgu sharekan banyak-banyak. Cikgu nak ramai lagi supaya kita dapat kongsi lebih ramai orang, dapat bantu lebih ramai orang, dapat pahala yang lebih banyak, dan diharapkan dengan ini bermanfaat sangat-sangat. Okay? Ilmu malam ni, ilmu berkaitan dengan anjuran Islam, syariat ni, jarang mentor kat luar sana nak ajar. Best tak bila kita buat bisnes, kita bawa Allah sekali dalam bisnes kita. Dan yang best sekali adalah bila kita buat bisnes tu, kita rasa bisnes yang tenang, bisnes yang ada rahmat, ada keberkatan, ada nikmat. Maksud bisnes yang berkat ni sikit rasa cukup, banyak boleh berbagi. Ada orang cakap rezeki yang cukup, rezeki yang berkat adalah yang cukup. Setakat tu je pemahaman dia. Sebenarnya rezeki yang berkat ni ada dua maksud. Maksudnya yang pertama, rezeki yang berkat itu cukup. Cukup pada kita. Cukup pada kita. Pada side kita lah. Untuk diri kita. Untuk keluarga kita. Bila kita berbisnes, contoh kita berbisnes, kita dapat untung. Bisnes tu cukup untuk kita. Sikit banyak tapi kita rasa cukup. Yang kita lah bahagian kita. Dan kita lupa lah ambil penuh, habis. Ada orang dia tak ambil habis. Dia tak faham habis konsep rezeki berkat. Rezeki berkat yang seterusnya pula adalah rezeki yang berkat, rezeki yang banyak. Bila mana rezeki tu banyak, dia boleh dibagi-bagikan pula. Itu maksud rezeki berkat. So tadi rezeki berkat, konsep yang pertama, rezeki berkat itu cukup. Cukup untuk kita. Kita rasa bersyukur walaupun sikit, walaupun banyak, walaupun tak ada sis, tapi kita rasa cukup. Tak gelabah, tak serabut, tak stres. Syukur je. Tengok dalam account bank ada 100 je. Alhamdulillah. Merasa cukup. Itu rezeki berkat. Okay? Untuk diri kita. Anak-anak cukup makan. Masih lagi ada lah kan. Okay, yang seterusnya konsep yang penuh dia, full dia, panjang dia adalah rezeki yang banyak boleh pula kita bagi-bagikan dengan orang lain. Melalui apa? Melalui sedekah, melalui zakat, bantu orang susah. Itu tanda rezeki berkat. Bila mana kita tengok orang, kadang-kadang kita kata, rezeki yang berkat ni kita rasa rezeki yang cukup. So bila kita tengok orang yang berbisnes,
duit dia banyak. So mindset kita lah, rezeki yang berkat ni rezeki yang cukup lah dengan sekadar yang ada, kita rasa cukup. Sebab kita tak faham yang rezeki banyak sebenarnya rezeki yang berkat ni juga adalah terkait rapat dengan rezeki yang boleh dibagi-bagikan untuk orang lain. So kalau tengok orang yang bisnes, untung dia banyak, sales dia banyak, kaya lah kan. So dia boleh bagi duit dia tu untuk orang lain. Siapa? Staff dia, mak ayah dia, sedekah anak yatim, dan dia boleh bayar zakat. Kalau rezeki-rezeki ini disalurkan ke jalan Allah, yang kita nampak selalunya adalah orang kaya yang ditunjuk kereta mewah, ditunjuk rumah besar contoh. Dia tak tunjuk dia punya sedekah, dia tak tunjuk dia punya zakat amount kan. Kita duk kata rezeki tak berkat lah tu, contoh. Tak, kita tak boleh berandai yang macam tu. Sebab benda sedekah, benda kebaikan ni jarang orang nak tunjuk. Kalau dia rasa dia buat baik tu kadang-kadang, dia tak nak. Sebab apa? Tak nak ada rasa wujud perasaan ujuk, riak, takut menimbulkan takabur ataupun menimbulkan iri hati, dengki orang lain. So kita jangan tengok side orang yang ada duit lebih, ada duit banyak, dia orang kata enjoy dengan rezeki yang Allah bagi pada dia, dan kita expect dia adalah rezeki tak berkat. Sebab apa? Duit dia banyak kan, gila lagi, nak cari sale lagi, nak juta lagi, nak banyak lagi. Sebenarnya rezeki banyak juga adalah sebahagian daripada keberkatan, yang mana bila mana rezeki banyak tu dia boleh bagi-bagi pula kepada orang lain. Faham tak? So setakat anda dapat faham? Jelas tak you all punya penerangan cikgu malam ni? So jangan tengok orang, kita pemahaman kita rezeki berkat tu cukup, setakat cukup je. Jangan kita ingat orang yang banyak duit tu dia tak merasa cukup. Dia merasa cukup, tapi dia juga merasakan rezeki dia kena bagi-bagi juga pada orang lain yang kita tak nampak dengan depan mata kita. Sebab bukan semua benda orang nak tunjuk. Kita tak boleh kata, oh dia ni bisnes ni apa benda ni semua ni tak berkat dah ni. Sebab dia gila lagi cari sale, buat live, buat TikTok, benda tak habis-habis yang malam pagi petang. Tak cukup-cukup bisnes dia. Yeah. Tak, bukan macam tu. Dia nak bagi lagi banyak kepada orang lain. So kita kena sentiasa train kepala otak kita, mindset kita, sangka baik dengan orang lain. Itu nombor satu, sangat penting. Alright, okay? Boleh sekarang ni you all dah bantu share? Malam ni kalau cikgu nak ulas banyak poin-poin berkenaan punca sesangkut ni, tak habis sebenarnya. Banyak. Okay? Tapi kita ulas berdasarkan isu semasa sekarang ni. Macam mana nak buat supaya bisnes yang keadaan sekarang ni sesangkut. Kalau kita tengok sekarang ni kuasa membeli kurang, yang kita nampak lah yang kita nampak di media sosial, kuasa membeli kurang, orang tak ada duit, takut nak berbelanja, harga barang naik, betul tak? Banyak kedai-kedai offline ataupun office, bisnes, restoran dah mula tutup kan, betul tak? Kenapa tu? Betul ke fakta ataupun data yang mengatakan bisnes dah tak boleh on dah, bisnes dah tak boleh nak grow dah, bisnes tak boleh nak maju dah? Betul ke? Jawapan dia yang tadi tu memang betul, bisnes tengah drop, orang kurang membeli, orang tak ada duit, harga barang naik, itu benda betul lah. Tapi untuk satu side lagi, sebenarnya orang tetap membeli. Cuma orang tak beli dengan kita.
Orang tetap membeli dan selagi manusia ni hidup, mereka perlukan perlukan makanan asas, perlukan pakaian, perlukan lagi lah buat masa ni perlukan lagi benda-benda dalam hidup mereka ni untuk mereka membeli. Dekat Shopee tak berhenti, ada je orang beli. Cuma mungkin you all punya mindset, you tengok dari segi sekitar, circle usahawan dah kurang orang membeli. Macam tu. So sekarang ni kita tak nak fokus kepada masalah kurang membeli, masalah orang tak ada duit, masalah bisnes nak lingkup, bisnes nak drop. Kita nak solve masalah. First kali kita kena faham orang bisnes, majikan orang bisnes adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dia bukan masalah berkaitan harga murah ataupun harga mahal. Okey? Bukan. Sebab kita sekarang ni orang bisnes, orang Muslim, orang Islam kena ada tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sangat-sangat yakin bahawasanya Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha memberi rezeki dan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah habis-habis. So macam mana kita nak minta, nak mohon supaya Allah memakbulkan doa-doa kita, Allah menambahkan rezeki-rezeki kita, Allah melipat gandakan lagi kekayaan bisnes kita. Macam mana nak buat tu? Berapa ramai yang dah ready nak belajar? Ini ilmu mahal so you rugi, you tak fokus, you tak dengar betul-betul. First kali orang Islam, cikgu suka nak cakap dengan you, baliklah back to Allah. Kok mana-mana pun kita manusia ni, bekerja ke, berniaga ke, apa sahajalah rezeki ni memang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai macam mana kita sekalipun, banyak ilmu, tinggi ilmu, belajar dekat luar negara sekalipun, kuasa rezeki itu tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Betul tak? Kita tak boleh nak orang kata nak lawan, nak mengatakan yang aku pandai, yang aku hebat, yang benda ni tak jadi sebab macam ni. Tak. Kalau tauhid seorang usahawan Muslim, tauhid seorang Islam yang beragama Islam, yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala ni, pegangan dia, tauhid dia, belief dia, kepercayaan dia mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Itu. Kita memang tak boleh lari, memang itu nombor satu. Alright, okay? So, sekarang ni kita tak boleh dalam hidup kita nak pisahkan, orang kata pisahkan agama dengan ilmu, orang kata ilmu yang kita belajar lah, teori kan, ilmu yang kita praktikal, ilmu teknikal, ilmu digital, ilmu-ilmu semua ni adalah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, daripada Allah. Tapi Allah ajarkan kepada kita ilmu bersyariat. Okey? Ilmu yang satu lagi ni ilmu berbentuk logical, ilmu usaha lah. Okey, cikgu pecahkan kepada dua. Satu, yang kita faham rezeki adalah daripada Allah. So sebagai seorang Muslim, kena letak sepenuhnya 100% keyakinan tu kepada Allah. So far you all dapat tangkap tak? Kenapa kita kena meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah yang beri kemampuan kepada pelanggan kita untuk membeli barang niaga kita.
Kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, contoh. Kami di FTR, cikgu bagi contoh untuk you mudah faham. Alright. Kami di FTR, kami memang berpegang kepada tauhid yang sangat tinggi. Apa maksud dia? Contoh, buku FTR berharga 399 tau. Buku set golden tu 399. Kan? Tapi orang yang nak beli buku FTR ni, mostly diorang semua ni, pembaca-pembaca FTR ni yang dah 41,000 orang ni, diorang ni bukan orang kaya tau. Diorang semua ni bukan orang kaya. Yang beli buku FTR ni mostly ada masalah keuangan, ada masalah hutang, memang kesempitan, duit tak ada. Suri rumah yang tak bekerja tapi mampu beli buku FTR yang berharga 499, 399. Bukan murah buku kot. Tak pernah ada lagi sebenarnya buku yang mahal macam ni dekat Malaysia. Cikgu yang buat. Kenapa cikgu boleh buat macam tu? Kenapa cikgu yakin sangat orang boleh beli buku FTR dengan harga 399, 499 sampai ke 41,000 orang lebih dah beli dan diorang rasa berbaloi gila invest dekat buku FTR. Memang diorang baca, diorang beramal, diorang dapat lebih daripada yang diorang bayar. Tapi diorang ni adalah orang yang tak berduit tau. How kita buat? Kita buat mereka ini meletakkan tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kita nakkan. Kalau kita nakkan sesuatu tu, doa minta dengan Allah. Allah yang bagi kita kemampuan. Allah yang bagi rezeki dekat kita. Sebab bagi cikgu, kalau you nak, walaupun you tak ada duit, tapi kalau you nak, you akan beli juga tak? You mesti beli juga kan? Sebab you nak. Tapi kalau you tak nak, walaupun you ada duit, you tak akan beli, betul tak? You tengok iklan, kalau kita sebagai pelanggan, walaupun produk-produk yang lain, produk-produk lalu dekat Facebook kita scroll tu kan. Kalau cikgu tengok iklan, you all dalam Facebook tu, cikgu tak perlukan barang tu, walaupun harga dia murah, cikgu tak akan beli. Cikgu tak akan beli, betul tak? Kenapa kita nak beli benda yang kita tak nak pakai? Faham? So sekarang ni, kenapa FTR mahal tapi ada orang beli, ada orang sanggup bayar? Sebab cikgu punya mindset ataupun cikgu punya train, kami di tim FTR ni, kita sedang deal dengan Allah. Kita minta rezeki daripada Allah. So Allah lah yang memberikan kemampuan kepada pelanggan-pelanggan kita yang tak berduit ni. Diorang tiba-tiba ada husband bagi duit. Tiba-tiba dapat rezeki tak sangka-sangka. Tiba-tiba mak bagi pinjam. Tiba-tiba orang bayar hutang. Tiba-tiba sales perniagaan tu dapat masuk hasil. Tiba-tiba tak tahu daripada mana duit lama dah terjumpa dalam buku lah, apalah. Boleh beli buku FTR. Sebab dia nak sangat. Dah masalah dia ada penyelesaian pada buku FTR. Tapi masuk dalam landing page FTR, baca semua, nak beli tak ada duit. Kenapa cikgu? Sepatutnya harga buku cikgu mahal kan? So kenapa cikgu tak target orang yang berduit? Sebab orang yang berduit, dia dah ada duit. Dia takkan beli buku FTR sebab dia tak ada masalah. Dan kenapa buku tu mahal sangat menyebabkan orang yang tak ada duit sanggup invest nak beli? Sebab cikgu di date train, kalau you nak dapatkan something, benda yang mahal dalam hidup you, bukan sebab you tak mampu. Tapi you miskin meminta dengan Allah yang maha kaya. So bila kita bertawakal, kita berhajat, kita nak sangat, Allah bagi, Allah akan lorongkan, Allah akan bagi you duit tu. Ni you nak menuntut ilmu kerana Allah tu, Allah pasti mudahkan. Sebab Allah janji, orang yang sanggup berkorban untuk mendapatkan ilmu, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Itu janji Allah. So kami di FTR, kami bina tauhid, pelanggan-pelanggan ataupun bakal pembaca-pembaca kami, letakkan kebergantungan kepada Allah. Jangan fikir pasal mahalnya buku ni. Sama juga dengan produk yang kat luar sana.
You all jangan kerana you all nak dapatkan customer, you all turunkan you all punya harga produk. You all tahu kan orang tak ada duit. Lepas tu kerja you adalah strategi you nak turunkan harga barang. Nak bagi murah supaya mampu orang beli. Sedangkan you tak perasan, bila you turunkan harga, you punya cost tu tak dapat nak support. You punya komitmen, you punya expenses, you punya semualah segala-gala hutang you ataupun staff you sampai kau tak mampu nak bayar. Sebab apa? Sebab you tak ada margin, you tak ada untung, you tak pandai kira cost. You takut bila harga mahal tak ada orang beli. Sebenarnya orang beli tu bukan sebab dia mampu, tapi Allah yang bagi dia kemampuan. You tak kenal pelanggan you. Tu masalah. Sebab apa? Tak ada ilmu macam mana nak tarik pelanggan. Macam mana nak buat pelanggan membeli. Kejap lagi cikgu kupaskan. So, lepas setakat ni rasa menarik tak? Sesi sharing cikgu malam ni rasa menarik tak? Nak belajar lagi tak? Macam mana kami di FTR buatkan orang yang tak mampu boleh beli dengan harga yang mahal? Nak belajar tak? Boleh komen macam tak ada orang dah pun. So sebab cikgu akan kupaskan punca sesangkut beberapa lah poin malam ni untuk kita nak habiskan masa lagi 30 minit. Nak ni siapa ni? Boleh tak you perkenalkan dekat cikgu? Berbisnes ke? Buat bisnes ke? You all boleh promote tau dekat FTR kita sekarang ni. Siapa nak jual Izzati semua, Ana, Syuhada, Soleha yang ada ni. You all kalau you all buat bisnes, you all boleh tolong perkenalkan diri. Perkenalkan nama you, perkenalkan bisnes you. It's okay. Cikgu okay je. Tulis je dekat komen tu supaya kita kenal you. Buat bisnes takaful. Okay lagi? Lagi? Bisnes takaful ni banyak online ke banyak offline? Online, offline. Skill online, skill offline lain. Tak sama. Cikgu pernah close offline. Cikgu close offline, pandai bercakap, serentak close 11 orang terus beli buku FTR. Kalau online, kita ada strategi kita lah. Cara kita. Marketing kita yang kita guna, yang kita buat. Okey, yang ni Bizdobi. Kak Nilai, Bizdobi yang mana? Kak Nilai kat mana? Masya Allah. Cikgu dekat Nilai juga. Tak apa, kita sama-sama support support bisnes antara satu sama lain. Sebab apa? Bila kita buat bisnes, kita support you support kita. Kita berbuat bisnes yang berjemaah. Tak apa, you tulis je, you bisnes apa kat situ. Biarlah cikgu punya team, cikgu punya followers, cikgu punya customer beli produk you. Tuliskan you punya produk kat mana. You boleh letak you punya link bisnes you dekat komen cikgu tu. Letak je, tak apa. Kita kongsi rezeki. Jangan risau. Ni apa nama produk Sahajidah. Oh, produk apa tu? Sudah cikgu tak pernah dengar produk apa lagi? Tulis je. Letak je dekat situ. Produk kanak-kanak tu produk apa? Produk pendidik part time, bisnes jual produk SKV. Okey. Nak lagi? Lagi? You all bantu je ajak je rakan-rakan bisnes yang lain datang join sesi live FTR ni, free je. Baca, tak apa. Kalau bermanfaat sangat ilmu malam ni, cikgu syukur sangat. Cikgu doakan bisnes you naik, bisnes you grow, bisnes you bertambah besar, bisnes you tak sangkut, bisnes you Allah tambahkan keberkatan, bantu orang. Tak apa. Tulis je. Ada jual tudung. Yang ni bisnes apa? Jual mainan. Lagi? Bisnes part time. Lagi? Siapa ni? Cyber wash laundry. Okey. Dekat USIM. Nak tahu, nak jumpa sangat cikgu, dekat je dekat Nilai tu. Office depan USIM. Depan USIM depan asrama USIM, cikgu punya office. Dekat sebelah hotel Nilai.
Tak apa, datang je. Datang je. Kalau ada nasib baik, jumpalah dengan cikgu. Kalau tak nasib baik tu, jumpa dengan staff-staff cikgu. Cikgu mengalu-alukan, cikgu okey je, tak ada masalah. Boleh datang. Kita tak kedekut ilmu, it's okay. Dari Sabah, jual tudung. Sekarang dah masuk 3 tahun. Jual skincare. Okey. Lagi? So, boleh bantu cikgu untuk tarik you all punya, circle usahawan Muslim. Belajar. Please, you all kena belajar. Kena belajar. Lagi-lagi kalau nak belajar, nak dapatkan keberkatan dalam berniaga ni. Kita nak keberkatan. Okay? So, dalam prinsip FTR, kami mengamalkan konsep syariat. Syariat tu maksudnya kita menekankan syariat, mestilah patuh syariat yang nakkan keberkatan. Apa benda? So, kita ada dua, kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, syariat yang mesti kita letakkan kebergantungan sebanyak 200%. Nisbah dia 200%, nisbah 100%. Apa benda? Okey. Kita nak jadi usahawan ni, mestilah jadi usahawan yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni maksudnya seperti mana dalam hadis ataupun petikan sedikit lah cikgu bawakan. Pernah dengar tak tentang di mana seekor burung ataupun burung yang keluar mencari rezeki untuk beri makan anak-anak burung kan? Pernah dengar tak hadis tu? Yang mana Allah menjamin rezeki burung, tapi burung tu tetap kena keluar untuk cari rezeki. Maksudnya dia berusaha lah. Faham tak? Pernah dengar tak hadis tu? Pernah dengar tak? Suka seronok dengan perkongsian Puan Nura Yusof. Ni baru live tau. Belum dengar lagi seminar 2 hari 3 malam. Oh, ada ke 2 hari 3 malam? Habis. Tak ada malam, siang je. First time dengar, Masya Allah. Thank you so much yang suka, yang seronok dengar cikgu punya sharing malam ni. Kita nak ajar you macam mana you nak yakin sebenarnya berbisnes. Jangan takut nak letak harga mahal. Sebab kita bisnes, kita nak buat untung. Nabi suka orang yang berbisnes, dia pandai buat untung. Dia bijak buat untung. Sebab Nabi berbisnes, Nabi kaya. Kita berbisnes, kita kaya. Betul tak? Nabi berbisnes, Nabi kaya. Kita berbisnes, kita kaya. Sebab apa? Sebab Nabi suka orang yang berbisnes, yang pandai buat untung. So kami di FTR, kita nak mengamalkan sistem perniagaan cara Rasulullah. Cara Islamik. Itu dia ilmu dia yang best sangat. Macam mana nak join seminar? Alamak, kita tak buka pun lagi. Macam mana nak buat ni? Untuk nak join seminar, sebenarnya cikgu tak buka lagi dia punya pendaftaran. Tapi siapa yang beli buku FTR, set golden sekarang ni, kita bagi free tiket seminar. Free tiket seminar. You all nak belajar tak seminar cikgu? Apa dia tajuk-tajuk seminar cikgu? Dengarkan dengarkan. Boleh tunjukkan tak tajuk seminar cikgu? Tajuk seminar yang kita nak buat akan datang, boleh tunjukkan tak tajuk seminar? UJB, Urus Jiwa Bisnes. Ada? Boleh? Tunjukkan tajuk. Sekarang boleh tak paparkan tajuk? Cikgu nak bacakan dekat diorang ni, mungkin diorang tak tahu kot. Cikgu punya topik ataupun modul. Topik apa nak ajar sebenarnya dalam seminar Urus Jiwa Bisnes. Kalau ada, boleh paparkan Mana tim cikgu tidur ke? Okeylah, kita sambung. Baik. Berkenaan dengan bila you berbisnes, pastikan you ada untung. Jangan takut orang tak beli sebab harga mahal. Sebenarnya lagi mahal harga produk tu, based on value, based on quality produk, orang akan beli. Macam cikgu sebagai seorang pelanggan, cikgu tak membeli barang sebab barang tu murah. Bukan. Sebab cikgu adalah orang yang cikgu suka nak beli barang, cikgu tengok quality. Kalau murah, you terpaksa beli berkali-kali. Asyik rosak, beli rosak. Dan sekali mahal juga. Sebab habis duit berkali-kali. Benda murah kan? Jarang benda murah yang kita nak jumpa. Benda murah tu dia berkualiti.
Kalau benda murah tu tapi kualiti dia macam harga yang mahal, dia ada something wrong somewhere. Sama ada seller tu dia turunkan harga ke apa, sampaikan dia tak ada untung ke apa, habislah. Yang untung pembeli lah. Tapi yang kiok je seller. Lepas tu tak boleh survive. Sebab apa? Tak boleh nak bayar. Okey. Tim cikgu dah paparkan. Ini dia modul urus jiwa bisnes seminar kita. Yang itu yang tajuk yang pertama. You all dengar ini adalah Islamik tau. Islamik yang memang kita best gila belajar. Ni bukan cikgu cakap. Tim cikgu yang cakap. Yang dah masuk cikgu punya kelas lah. Blueprint urus jiwa menggunakan formula syukur. Formula ni tak ada lagi diajar di mana-mana. Memang cikgu buat sendiri semua based on my experience. Selama 14 tahun yang dah terbukti berjaya, dah jadi jutawan, dah ajarkan kepada orang-orang yang lain lah. Okay, yang kedua, menjaga keberkatan berbisnes pekerja, tim dan majikan. Sebenarnya cikgu menggunakan formula takwa. Formula takwa. Ni tim cikgu nak ambil modul ni, topik lama yang tak edit lagi ni. Ada semua, setiap tajuk ni ada formula sebenarnya. Tim cari formula yang baru punya ni, korang ambil yang lama ni. Ini dia. Thank you. Tim cikgu salah salah tajuk. Cikgu dah edit, dah upgrade lah sebenarnya. So, bab 1 kita ada blueprint urus jiwa menggunakan formula syukur. Okay, ni yang pertama. You all nak belajar tak dengan nampak tak formula tu? Okay, yang kedua kita nak ajar tentang menjaga keberkatan berbisnes pekerja, tim dan majikan menggunakan formula takwa. Islamik kan? Okey, yang ketiga ada tuju dan model bisnes akhirat oriented menggunakan formula kunci. Yang keempat, urus jiwa suami isteri berbisnes menggunakan formula sabar. Gitu. Yang kelima, urus kepimpinan bisnes cara Rasulullah. Dengar nama Rasulullah, ya Allah, rasa cinta bulan Maulid ni kan. Selawat banyak-banyak. Menggunakan formula nikmat dan formula sikap. Okey. Yang seterusnya topik 6, kita ada 8 semua. So cikgu buat benda ni 2 hari ya. Best sangat. Cikgu insya-Allah cikgu bagi yang the best lah dekat you. So yang ke-6, urus masa menurut fitrah melalui panduan Al-Quran. Okey. Dan seterusnya yang ke-7, strategi dan teknik closing menggunakan formula badar. Yang ke-8, urus duit bisnes gaya jutawan Islam menggunakan formula simpan. Kita ada formula simpan sebenarnya kat sini. Ini pun yang kedua punya tak update tim cikgu. Kena ada satu lagi. You all tak update. Okay. Formula simpan. Yang ke-8, setiap tajuk ni ada formula dia. Ada formula dia. Yang 6 tu cikgu guna formula masa. Formula masa sebenarnya. Nombor 6 tu ada formula masa, nombor 8 tu ada formula simpan. Setiap tajuk tu ada formula dia. Kita dah memang siapkan modul kita. Sebenarnya kita nak ajar untuk bantu usahawan-usahawan lah. Cikgu tak ada pasangan, jangan masuk kelas cikgu kalau you tak berminat, jangan masuk. Okay, no need tu, yang tak nak masuk tak payah. Okay, stop, tutup. Tanpa paparkan muka cikgu sekarang. Tak nak promote benda ni sangat. Okey, so kita akan sambung apakah punca sesangkut. Okey, 200% adalah syariat, 100% adalah usaha. Baik, seperti mana burung tu tadi, dia keluar mencari rezeki. So balik dia bertawakal kepada Allah, dapatlah ada usaha kan. So dapat rezeki, dapat cari makan untuk anak-anak dia, manjadah wajadah. Apa dia? Orang yang berusaha pasti berhasil. Kan, yang mana kita tengok teori kena usaha sebenarnya usaha tu 100%. Usaha yang macam mana? Kita buat marketing, kita buat iklan, kita buat copywriting, kita buat video, kan? Apa lagi? Itu yang kita gunakan ilmu marketing.
copywriting, benda yang usaha ni kena buat kan. Macam cikgu sekarang cikgu buat live. Ini adalah usaha lah. Okey, apa yang syariat 200% tu? Syariat 200% ni banyak. Syariat ni adalah secara orang kata ikut apa yang Allah dah tetapkan. Nak dapatkan rezeki guna ilmu syariat, berpandukan syariat sebab kita nak jaga keberkatan, sebab rahmat, rezeki daripada Allah. Siapa dia bendanya? Saya bagi dekat you punca sesangkut. Kalau dari segi syariat kita kena faham niat kita yang salah. So, usahawan semua anda kena betulkan niat. Betulkan niat yang macam mana? Niat yang salah susah nak dapat orang kata ses masuk sebenarnya. Niat tu kena betulkan. Niat yang macam mana? Niat kalau selama ni kita asyik buat bisnes sebab nak duit, nak kerja duit. Confirm garanti. Ses susah masuk. Susah nak masuk. So macam mana niat yang sepatutnya kita buat? Niat yang betul adalah yang kedua. Dia ada dua. Niat betul ni ada dua. Satu, kita nak selesaikan masalah orang. Sebab tu kita buat bisnes. Jadi kita nak pastikan bisnes kita itu menyelesaikan masalah orang. Kalaulah bisnes tu orang kata tak menyelesaikan masalah orang sekalipun, kita nak bisnes kita itu menambah nilai hidup orang. Faham tak? Contoh buku FTR. Okey. Buku FTR, kenapa buku FTR dikeluarkan? Kenapa buku FTR dihasilkan? Saya bagi contoh supaya you relate dengan bisnes you untuk you mudah faham. Dua benda ni apa dia? Yang pertama, kita nak selesaikan masalah orang. Yang kedua, kita nak tambah nilai hidup orang. Okey, so cikgu bagi contoh buku FTR. Okey, cikgu keluarkan buku FTR adalah untuk membantu menyelesaikan masalah usahawan-usahawan yang tak ada ilmu, yang tak faham ilmu, macam mana nak naikkan sales, contoh. So, you all akan jumpa ilmu dalam buku FTR tu, macam mana cara nak buat sales naik. So, kita bagi step by step, cara nak buat, apa yang nak buat, nombor 1 apa, 2 apa, 3 apa, nak naikkan sales business. Itu yang pertama. Maksudnya kita nak selesaikan masalah orang. Contoh. Yang kedua, kita menyelesaikan masalah hutang, katakanlah. Buku FTR menyelesaikan masalah hutang. Based on cikgu punya pengalaman, based on apa yang cikgu dah pernah buat. So, cikgu punya masalah hutang selesai. Melalui ilmu-ilmu yang cikgu amalkan dalam buku FTR tu lah. Kita contoh So, kita tahu ilmu yang ada dalam buku FTR itu menyelesaikan masalah pembaca, masalah customer, masalah usahawan. Okey, dah. Cukup kan? So bila mereka ada ilmu tu, mereka beramal, mereka apply, mereka praktikkan, so settle hutang contoh. So dapat tak point untuk kita nak menyelesaikan masalah orang? Bukan niat kita nak duit tau. Niat adalah nak selesaikan masalah orang. Sebab tu kita buat bisnes. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, alamak. Okey. Yang kedua, niat yang kedua adalah kita nak tambah nilai hidup orang. Katakanlah, pembaca buku FTR ni, dia tak ada masalah apa pun. Pembaca buku FTR kan, dia tak ada masalah apa pun. Tapi dia nak baca juga buku FTR tu. So, yang kedua ni. Dia beli buku FTR bukan sebab dia nak selesaikan masalah. Tapi dia nak tambah nilai hidup dia. Maksudnya, dia nak tambah pengetahuan. Jadi dia rasa dia perlu beli buku ni sebab dia nak tambah ilmu. Padahal bukan nak selesaikan masalah pun. So nampak kat situ kita nak fokus on tambah nilai hidup orang. So bila dia baca buku FTR, dia dapat ilmu. Contoh, mungkin ada poin-poin dalam buku tu yang setebal tu ada ilmu yang dia tak pernah tahu pun. So bila dia baca dia tahu, so kita dah tambah nilai hidup dia. Ilmu dia bertambah. So kita kena pastikan produk kita, bisnes kita ada dua benda ni. Ataupun salah satu. Satu, kita nak selesaikan masalah orang. So barulah orang akan beli produk kita. Barulah orang akan dapatkan servis kita. Yang kedua, kita nak tambah nilai hidup orang. So bila kita nak bagi manfaat kepada orang, walaupun orang kata dia bukan nak selesaikan masalah dia, tapi kita memberi nilai tambah dalam hidup dia, membantu dia ada perubahan dalam hidup dia disebabkan produk ataupun servis kita. Dapat? Okey?
Yang kedua, so betulkan niat. Jangan kejar duit. So bila you niat nak bantu selesaikan masalah orang, niat nak tambah nilai hidup orang, you buat gila-gila benda tu, duit tu sendiri yang akan datang dalam hidup kita. So bila kita nak kejar duit, kita tak jelas dah aku nak tambah nilai ke, aku nak selesai masalah, tak nampak dah. So tak nak buat kompetitif, tak pandai dah. Sebab apa? Nak kejar duit. Sedangkan duit tu akan datang bila kita bagi masalah tu selesai. Solve masalah orang. Dengan produk kita, dengan ilmu kita, dengan kepakaran kita. Okey. Yang kedua, punca sesangkut adalah dosa kita. Ini syariat Ulama kata, hadis kata, rezeki tersekat disebabkan dosa-dosa. Jadi apa nak buat? Cara dia adalah kena amalkan istighfar. Setiap hari paling-paling kurang istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Maksiat mata, tengok video bukan-bukan, maksiat telinga, maksiat mulut, yang mengata orang, yang tengok dosa orang, yang sebar fitnah pasal orang, Ulama kata, yang sekat rezeki kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Dan kita memang manusia yang penuh dengan dosa. Jadi setiap saat, setiap masa orang bisnes yang pegang syariat ni, istighfar banyak-banyak. Baca banyak-banyak. Baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau ada tasbih tu bacalah. Supaya setiap kali Allah ampunkan dosa kita, rezeki mudah masuk. Amalkan Amalkan. Okey, ini yang kedua. Baik. Yang ketiga, apa dia? Orang bisnes kalau nak ikut syariat, nak rezeki banyak, nak rezeki berkat, nak rezeki berkat sebenarnya, kita nak keberkatan. Banyak sikit, Allah punya kuasa lah nak bagi kat kita. Kalau sikit kita rasa cukup. Kalau rezeki banyak tu kita rasa nak bagi. So apa yang kita nak buat nombor 3 ni? Banyakkan sedekah. Jangan tak buat sedekah langsung. Orang bisnes kalau boleh setiap hari didik diri sendiri, at least sikit sehari sedekah lah. Sedekah subuh ke, sedekah dekat masjid ke, sedekah dekat anak yatim ke, ataupun sedekah dekat keluarga yang susah ke kan. Niat kita memang kita nak dapatkan keberkatan daripada Allah. Sebab janji Allah kepada manusia yang suka bersedekah ni, dia ada banyak. Satu, dia menolak bala dalam hidup kita. Kalau ada musibah ke, masalah ke, ujian ke, Allah mudahkan bagi orang yang bersedekah. Ni syariat 200%. Yakin kepada Allah melalui jalan sedekah mesti diamalkan oleh usahawan. Kita berniaga dengan Allah, kita diri dengan Allah, kita minta dengan Allah. So sedekah jangan tinggal. Sebab dia kebaikan kita bukan untuk dunia tau, semata-mata, tapi akhirat sekali. Kita nak ikut anjuran Islam kan, kita nak ikut amalan agama kan. So kita amalkan apa yang Allah janjikan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suruh. So buat sedekah. Jangan berhenti walaupun RM1. Tak ada duit 10 sen, it's okay. Kalau tak ada langsung, sedekah ilmu yang cikgu share malam ni. Niat kerana Allah. Bantu usahawan-usahawan kita yang lain. Sedekah apa sahaja, buatkan orang lain gembira dengan sedekah kita. Okey? Itu nombor 3. Punca sesangkut. Biasanya kadang-kadang kita tak perasan. Sesangkut ni rupanya kita sebagai seorang usahawan tak pernah bayar zakat. Tak pernah keluarkan zakat. Kita ada punya case study. Kita ada case study yang mana dia cakap bisnes dia sangkut je. Tak pernah settle. Tak pernah kata lama lah bisnes yang banyak masalah kan. Satu hari tanya. Kenapa macam mana nak buat bisnes kita ni laju, bisnes kita ni masuk. Kita bagi nasihat, cuba keluarkan zakat. 2.5% sahaja daripada bisnes, keluarkan zakat. What happened after that? Selepas dia tu keluar, dia buat zakat, dia bayar zakat, terus ada sales, terus bisnes tu masuk, terus bisnes tu laju. So orang berbisnes wajib jangan tinggalkan zakat. Berapa persen? 2.5% cukup. Janji keluarkan hak orang. Ini adalah syariat. Cikgu bagi 4 dah tips. Kan? Banyak panjang sejam dah ni. Dah habis masa dah.
Pergilah balik. Macam mana? Nak lagi ke? Macam mana ni? Tak cukup. Alamak. Best tak topik malam ni? Belum lagi cikgu cakap pasal usaha. Cikgu nak bagi 2 malam ni. Syariat 200%. Nak kena buat. Nak kena yakin. Belum lagi usaha yang 100%. Usaha yang 100% ni adalah apa dia? Usaha yang macam burung tadilah, dia keluar pergi cari cacing kan, ataupun makanan lah, makanan. Ini yang kita nak buat. Yang kita nak buat. Baik. Usaha 100% tu apa? Allah suruh kita buat tindakan yang betul, ilmu yang betul. Apa benda? Antaranya adalah kita nak ada ilmu menjual yang betul. Ilmu menjual cikgu dah cakap awal-awal tadi. Bukan sebab tak ada orang membeli. Bukan sebab tak ada orang membeli tau. Tapi sebenarnya kita yang tak tahu macam mana nak jual. Dan kita tak kenal siapa pelanggan kita. Dan kita tak tahu siapa sasaran kita. Kita tak tahu siapa target kita. Kita tak letakkan matlamat kita pun. Kita tak ada magic numbers pun. Kita tak tahu berapa banyak kita nak jual. Kita tak buat pun benda tu. Ini masalah ramai usahawan. So benda first yang kita kena buat adalah kita kena set target dulu. Target tu berapa banyak. Contoh katakanlah sebulan kita nak 100,000. Kita dah kira dah 100,000. Okey, produk kita harga dia berapa? Okey, kita bahagikan dengan 100,000. Katakanlah kita kena jual produk kita nak dapatkan 100,000, kita kena jual 20,000 botol. Katakan suplemen ke apa kan lah contoh. So 20,000 botol sebulan. So daripada 20,000 botol sebulan, kita bagi pula dengan 30 hari. So sehari berapa kita kena jual? So kirakan benda-benda tu. Dan margin kita tengoklah kita punya tu. So kita nak 100,000. Alright. Lepas kita dah dapat kira semua tu, sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak cari jalan, nak cari cara macam mana nak dapatkan sales sebanyak 20,000 sebulan. Sebotol pula dah. 20,000 sebulan. Okey, so sehari berapa ribu? Sehari 1,000 botol katakanlah. So macam mana nak dapatkan ni? Nak jual kat siapa? Siapa yang nak beli? Diorang ni kat mana? Kan? So itu yang kena buat kajian ataupun research sedikit berkenaan dengan kat mana pelanggan kita duduk. Siapa sasaran kita. Kena buat sedikit lah. Yang ni cikgu tak sempat nak ajar detail tau malam ni. Topik dah nak habis ni. Lepas tu yang kedua, usaha ni, bila kita buat benda ni, kita kena fokus. Fokus dengan jelas. Jangan pedulikan pasal ekonomi nak jatuh ke, beras mahal ke, apa ke benda, tak payah. Tauhid kita memang Allah je. Allah yang bagi rezeki. So kerja kita lah, kita usaha je. Jangan duduk kisah pasal tak ada orang beli, duit tak ada. Tak payah. Kita apa risau apa benda tu. Sebab Allah lah yang menetapkan harga mahal. Allah lah yang meletakkan harga barangan ni macam ni. Sebab kita punya berbisnes ni, kita berbisnes dengan Allah yang maha kaya. Selagi ada manusia, selagi manusia ni makan, selagi manusia ni makan pakai, selagi manusia ni guna barang, ni kan, masih lagi mereka berduit, ada duit. Dan Allah yang akan bagi, Allah yang akan tambah rezeki. So jangan fikir poket customer sama poket kita. Kita tak ada duit, kita expect customer pun tak ada duit macam kita. Tak, poket kita je yang kering. Padahal poket customer tu gemuk. Ada banyak duit simpan dekat bank. Macam cikgu tadi, customer cikgu poket dia kering, tapi dia nak dia usaha. Sebab dia dah terbakar, dia nak sangat buku STR ni kan, boleh bantu ubah hidup dia. So dia usaha dan dia dapatkan juga. So tiba-tiba baca berbaloi. So saya naik mendadak-dadak, mencanak-canak naik. Sebab dalam buku STR cikgu ajar lagi detail berbanding dengan cikgu cakap sekarang. Gitu. Right? So apa lagi? You kena belajar ilmu yang betul lah. Kenal pelanggan, tahu kat mana diorang, nak buat marketing macam mana, kooperatif nak tulis apa. Kalau itu offline, online. Kalau offline, cara berniaga offline ni lain pula.
communication, customer service. Kita nak kena belajar, nak kena train team kita, nak kena train staff kita. Produk dia, presentation produk dia tu macam mana. Ada cara dia. Kita nak ajak orang dengar kita punya produk pun ada cara dia. Ini kena belajar. Staff McD, staff KFC, semuanya di-train. Dia bukan berniaga-berniaga terus pandai bercakap dengan orang. Tak. Dia ada skrip dia ada SOP dia ada cara dia ada tata tertib dia ada standard dia. Sebab tu diorang syarikat-syarikat besar ni tak terkesan pun. Sebab hari-hari ada orang beli je. Ada orang minum, ada orang makan. Dia nanti tak ada duit. Tak pernah putus pun. Di dekat ni pun queue tu beratur panjang lah. Masih lagi orang beli lah. Dia yang terkesan tu kita yang bisnes Muslim ni. Sebab tak konsisten, tak fokus. Tak faham benda tu. So fokus. Alright, fokus baik. Yang ketiga, kena punca sis sangkut adalah kita tak konsisten. Disebabkan banyak roadblock dalam hidup kita. Biasanya usahawan ni ada banyak roadblock lah. Antaranya yang berniaga sendiri, yang jaga anak sendiri kat rumah, yang ada masalah dengan pasangan hidup, yang ada masalah dengan husband wife, yang ada masalah kesihatan, yang ada masalah alahan. Kan kalau orang perempuan ni mengandung, beranak, berpantang. So bisnes pun mengandung, beranak, berpantang jugalah. Begitu. So sebenarnya bisnes ni tak boleh macam tu. Dia kena konsisten. Hari-hari kena buat marketing, hari-hari kena buat iklan, hari-hari kena berusaha. Sama seperti mana burung yang berusaha keluar cari rezeki tadi. Kita berusaha. Itu kena tetap buat. Yang 100% kena buat. Yang 200% tadi, ada lagi banyak tau. Selain 3 ataupun 4 yang cikgu sebut tadi, ada banyak lagi. Jaga solat, buat zikir, solat duha, syukur. Banyak yang topik-topik yang cikgu cakap tadi dalam topik cikgu punya modul tadi tu, banyak lagi cikgu tak explain dekat you. Kalau you ada staff, macam mana nak didik staff you jadi staff yang amanah, staff yang jujur, staff yang align dengan you, staff yang faham mission you, business you, perjuangan you. Benda yang bukan mudah. Leadership pun sama. Kita gunakan model business leadership menggunakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Itulah contoh suri teladan yang terbaik sepanjang zaman, sepanjang hidup manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok tak? Hati tenang tak bila kita belajar ilmu Islamik? Ilmu bisnes anjuran Islam. Ilmu bisnes anjuran Islam. Best tak? You tak rasa tenang ke? Seronok tak? Ada tak mentor kat luar sana nak ajar macam cikgu ajar you sekarang? You nak cari tak ilmu macam ni? Tak ada tau dekat luar sana. You takkan jumpa orang cakap macam yang cikgu cakap sekarang. Tak ada. Formula-formula yang cikgu ajar tu semuanya cikgu reka pula dah. Cikgu cipta lah based on pengalaman dan bacaan-bacaan kita dan juga pemahaman kita daripada apa yang telah kita buat bersama dengan FTR lah selama 14 tahun. You takkan jumpa mentor yang memang fokus on Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Seronok tau bila kita duduk dalam circle yang sentiasa bercakap tentang Allah, bercakap tentang kebaikan. Bukan nak kejar sis, you takkan ada rasa tertekan pun. Sebab mission kita adalah kita nak jadikan usahawan jangan kejar dunia, tapi kejarlah akhirat. Kejarlah akhirat, kejarlah saham akhirat, kejarlah jariah akhirat. Yang pastinya bila kita kejar keberkatan, bila kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Di FTR kami tak ajar you jadi kaya, mewah, ada rumah besar, ada kereta banyak, ada kereta mahal, tak ada. Konsep kita di FTR adalah kita fokus on kita nak hidup tenang, bebas hutang, hidup senang, yang kita tak ada orang kata tak perlu nak fikir nak bayar hutang setiap bulan, tak payah. Semua benda kita beli cash. Gitu.
Betul. Cikgu suka amalan hidup sederhana macam tu. Kita ajar begitu. Okey. So siapa yang rasa macam dia rasa macam nak join je cikgu punya seminar kan, dan dia belum baca lagi buku FTR, cikgu sarankan you bacalah. Okey, penutup malam ni cikgu nak bagi dekat anda semua yang belum baca buku FTR, nak tahu sangat FTR tu macam mana, tak pernah tahu macam mana penulisan FTR, yang baca sentak tu yang dah ubah hidup ramai orang. Dengan FTR tu juga cikgu seronok nak share dengan you sebab buku FTR tu seramai lebih 17 non-Muslim masuk Islam. Bayangkan orang bukan Islam pun suka baca buku FTR. You tak rasa something ke? You tak rasa seronok ke? Seronok. Sebab apa? Buku cikgu jadi asbab hidayah, pemahaman kepada orang bukan Islam untuk kenal Allah. Seronok kan? Seronok. Cikgu seronok sangat. Bukan duit ringgit tu yang cikgu jadi punya orang kata keutamaan, tak. Duit tu cikgu kongsi tahu dengan cikgu punya staff, cikgu kongsi dengan anak-anak yatim, cikgu kongsi dengan ramai orang, bantu ramai orang susah. You all bantu cikgu, dakwah cikgu kongsi duit tu dengan ramai orang. So pahala tu you dapat sebab you support kerja dakwah kita. You support buku kita. You sokong usaha kita. Sama-sama nak dapat saham, nak masuk syurga Allah. Macam tu. So, usahawan anda promote je bisnes anda. Letak je dekat ruangan komen cikgu ni, letak je bisnes you, tak apa. Biar follower cikgu kenal you, tak apa. You tulis je, you letak je. You punya link ke bisnes ke Facebook you kat mana, tak apa. Kita kongsi follower, beli barang sama-sama, support, tak ada masalah. Letak je, okey? Kenalkan diri, letak je. Okey? Kita nak bagi percuma untuk you kenal FTR. E-book percuma. Kat mana nak download ni? E-book percuma ni cikgu bagi yang terbaik yang pernah kita buat FTR, buku FTR yang you tak pernah baca, kita bagi buku kecil lah. Kita bagi dekat you boleh download e-book percuma dekat mana? Website FTR eksklusif tu, pergi dekat button download percuma. Ada. Tim, tolong paparkan link sekejap. Cikgu bagi buku ni tau, e-book. Nampak? Dapatkan e-book percuma kita, 9 rahsia nak tarik rezeki dan 15 rahsia asas rezeki. Ini buku fizikal, okey? Ini buku fizikal. Yang dalam ni e-book, you boleh baca secara PDF. Boleh baca dalam handphone lah. Terus boleh baca. Cikgu bagi sebiji macam ni. Free of untuk you. Sebab apa? Buku ni kalau you beli, satu ni, harga dia RM29.90 je. Berbalik dengan hasil yang you beramal dalam ni, ramai orang dah berubah hidup dia hanya ilmu yang ni je. Yang 15 ni, topik ni. Yang 15 topik ni, dah ubah hidup ramai orang. Baca rasa tertampar macam tu. Kena tampar. Dengan buku ni kena tampar. Nak tahu kena tampar macam mana? You baca. Kalau you rasa best, you rasa nak sangat nak dapatkan FTR, you boleh cari tim cikgu. Tim cikgu ada stok dekat tangan. Seluruh Malaysia ada. Ada yang stok, ada yang tak ada stok ni affiliate kita. Yang dia orang pun buat FTR, nak bantu ramai orang dapatkan buku FTR. So anda boleh dapatkan lah daripada tim kita dan juga kita punya stokis sebenarnya yang pegang stok. So you terus boleh COD dengan diorang. Kat mana? Tim-tim cikgu yang ada ni anda boleh tengok lah dekat ruangan komen yang ada. Mungkin orang Johor boleh cari tim Johor, orang Melaka boleh cari tim Melaka. Dan untuk anda yang rasa macam nak join berdakwah sambil berniaga dengan FTR ni, nak sebarkan juga buku FTR ni, kita pun buka peluang jana pendapatan. Join FTR, buat bisnes bersama dengan kita, sebarkan buku ni. So anda boleh join, nak jadi usahawan kita. Kat mana nak daftar? Percuma sahaja yang nak daftar. Nak jana income, kita bagi paling tinggi komisen 35% tau. Untuk siapa? Untuk yang nak jadi stokis. Kalau nak jadi ejen, nak jadi affiliate je, komisen 15%. Kat mana nak daftar? Kat mana nak ni? Di www.usahawanftr.com. Anda boleh daftar percuma sahaja.
Siapa yang nak jana income dengan kita, yang nak berdakwah sambil berniaga, yang nak pahala ke syurga, yang nak amalkan akhirat oriented, yang nak bantu orang back to Allah, anda boleh join cikgu punya website ni www.usahawanfdr.com. Kita ada ramai tim kita yang tu, dia boleh guide lah you all istimewa produk kita apa benda, anda boleh baca lah dekat situ. Okay, so bagi yang pertama kali yang dengar FTR, anda boleh tengoklah dekat website kita tu, semua maklumat ada. Buku ni sangat-sangat hot selling tau, best seller. Ramai sangat yang bagi feedback yang sangat-sangat positif. Seperti mana anda dengar cikgu sharing malam ni, macam tu lah anda baca buku. Best ke? Best sangat. So bantu cikgu anda tak nak promote buku FTR, tak apa, tak ada masalah. Anda share je ilmu yang cikgu ajar malam ni, bantu semua usahawan-usahawan yang ada untuk mereka belajar bisnes anjuran Islam, ilmu bisnes anjuran Islam. Okay, dengar cikgu cerita, dengar cikgu ajar, dengar cikgu explain, so you akan dapat siapa kat sini belajar banyak malam ni. Minta maaf, masa mencemburui kita 1 jam lebih. Cikgu tak boleh bercakap banyak sebenarnya, nanti akan ada masalah sakit tekak. Tapi tak apa, untuk you all cikgu korbankanlah, tak ada masalah. So far ramai cakap best sangat, thank you so much. Anda jangan lupa anda letak nama anda letak bisnes anda, supaya followers cikgu nampak dan kita berkongsi rezeki. Kau ada yang memang perlukan produk you, mungkin boleh dapatkan daripada you lah. Jangan lupa tinggalkan nama you, alamat you, ataupun alamat pula dah bisnes you, kan. Siapa yang nak benda-benda tu lah. Okay, boleh? Alright, so dengan ini maka tamatlah, dan terima kasihlah sebab stay sampai habis untuk sesi sharing punca sesangkut menggunakan ilmu bisnes anjuran Islam. Thank you so much semua, dan jangan lupa download ibu percuma kita. Bagi anda yang tak baca lagi, anda baca dan beramal. Buat tau, jangan tak buat. Okay, so nanti kalau anda rasa macam buku tu best, anda boleh bagi feedback dekat kita. Alright, okay. Terima kasih sangat cikgu ucapkan, dan minta maaf kalau ada terlebih masa ke apa ke, tersalah kata ke dan sebagainya, ataupun tak sama pandangan ataupun pendapat, cikgu minta maaf. Alright, so apa-apa pun cikgu harap ilmu malam ni bermanfaatlah untuk semua. Ingat, 200% syariat, 100% usaha. Buat sampai jadi, buat sampai habis. Alright, okay, so itu saja. Kita nak menjaga rezeki keberkatan. Cikgu doakan kejayaan, kekayaan dan kebahagiaan untuk anda semua usahawan bisnes. Teruskan berusaha, jangan putus asa. Semoga anda terus maju jaya. Rezeki bisnes tu dapat berkongsi dengan lebih ramai orang. Okay, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.